Hai, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Selamat datang ke channel Mari Belajar Matematik. Dalam topik perbincangan kita hari ini, saya akan bincangkan pasal matematik tingkatan 4, bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Dan dalam bab ini kita akan belajar pasal fungsi dan persamaan kuadratik. Mari kita buka buku teks muka surat 2. Okey, ini muka surat 2 kita. So, 1.1. Fungsi dan persamaan kuadratik. Standard pembelajaran pertama yang kita akan belajar ialah mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okay, aktiviti rangsangan minda yang pertama ialah dia nak kita mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. So, di sini langkah pertama memerlukan kita download ataupun ada apps yang dipanggil GeoGebra ni. GeoGebra ni dia boleh diinstal di dalam laptop ataupun komputer, dan dalam apps pun ada, handphone pun boleh ada lah. Jadi yang saya akan tunjukkan ialah saya akan gunakan GeoGebra yang saya install dalam apps nanti ya untuk aktiviti ini. Jadi first kita akan masukkan semua ungkapan di sini ke dalam app GeoGebra, dan kita akan perhatikan bentuk graf yang dihasilkan. Okey. Lepas tu kita akan carikan koordinat titik yang terendah atau tertinggi ya, jika ada. So mari kita tengok. Dan awak kena perhatikan bagaimana bentuk ungkapan yang ada dan bagaimana bentuk graf yang dihasilkan. Jadi mari kita buka apps ataupun software GeoGebra untuk masukkan ungkapan yang pertama, iaitu x kuasa 2 tambah 4x tambah 1. Jadi kalau pakai software yang diinstal di laptop atau komputer, susah sikit nak tekan kuasa 2 lah. Jadi apa yang akan di type ialah x. So 2 kali x dia akan memberikan maksud x darab x, iaitu 4x, iaitu x kuasa 2. Jadi ini adalah ungkapan yang pertama, iaitu fx sama dengan x kuasa 2 tambah 4x tambah 1. Dan di sini kita dapat perhatikan bahawa bentuk graf yang dihasilkan adalah macam satu U. Okey. Bukan V ya, sebab V ujung sini tajam punya kan. Okey, so kita ialah bentuk U dan dia melengkung ke atas ya, melengkung ke atas. Okey. So apakah pentingnya di sini ialah melengkung ke atas ni dia berkaitan dengan nombor yang ada di depan x kuasa 2 tu nanti awak perhatikan. Jadi sekarang kita balik ke buku teks kita dan kita tandakan bentuk graf yang telah dihasilkan oleh GeoGebra. Macam ni kan. Lepas tu, koordinat titik paling rendah atau paling tinggi jika ada. Kita tengok graf yang dihasilkan tadi. Dalam graf ini,
ada tak titik paling tinggi atau paling rendah? So, graf ini melengkung ke bawah, maka kita akan ada titik paling rendah. Jadi, apakah koordinat bagi titik paling rendah ini? Okay, mari kita tengok apakah koordinatnya. Zoom in dulu. Okay, so tengok sini. Titik ini. So koordinatnya ialah, ya apakah ini? Ini. Inilah titik paling rendah. Di mana koordinatnya ialah negatif 2, negatif 3. Jadi mari kita isikan di sini. Negatif 2, negatif 3. So untuk koordinat mesti ada kurungan. Tak boleh tak ada kurungan. Kalau tak ada kurungannya salah. Oke, sekarang mari kita perhatikan B. X kuasa negatif 2 tolak 1. Dan dalam sini, untuk F GeoGebra ni, kita nak type X kuasa 2. Saya belum tahu lagi bagaimana. Jadi, saya akan letakkan benda yang sama, yaitu 1 per X kuasa 2. Nah, benda ni sama masuk dengan 1 per X kuasa 2 lah. Apa kan? Sama masuk dengan 1 per X kuasa 2 dan juga sama dengan X kuasa negatif 2. Jadi yang ini. Untuk graf B pula, bentuknya macam ini. Mari kita tengok. Sampai ke mana pun tak tahu kan. Okey. Yang titik paling tinggi tu di manakah penghujungnya? Macam tidak dapat dijumpai. So, kenapa tidak dapat dijumpai? Sebabnya ialah kalau 1 per X, jika X ialah kosong, 1 bahagi kosong, jawapannya ialah infinity, tak terhingga. Maka kalau tak terhingga, nak tolak 1, jawapannya memang pun tak terhingga lah. Itulah sebabnya dalam graf ini kita tidak dapat jumpa penghujungnya. Walaupun dia nampak macam nak sampai sudah, tapi memang tidak ada penghujungnya. Okey, sekarang kita tengoklah ungkapan yang ketiga. So, bentuk graf kita mungkin dia macam ni lah. Tapi tidak ada titik tertinggi. Lepas tu kita tengok C ya. C ungkapannya adalah negatif 2x tolak 2x. Negatif 2x kuasa 2. So, mari kita tengok di sini. Negatif 2x. Okey ya, kita pergi ke GeoGebra. Negatif 2x kuasa 2 tolak dengan 2x tambah dengan 5. So, mana graf dia? Okey. So, ini bentuk graf ya. So, ini tak ada pakai lagi. Buang dulu. So, ini bentuk graf. Dia macam U juga. Tapi kali ini melengkung ke bawah. So, yang ini ada koordinat paling tinggi tak?
zoom. Di sini ada koordinat paling tinggi tak? Adakah ini titik yang paling tingginya? Zoom lagi. Nampaknya ada, yaitu negatif 0,5 dan 5,5 untuk ini. So, mari kita pergi ke buku teks lagi, catatkannya. Bentuk graf macam satu N. Okay, lepas tu koordinat tertinggi adalah negatif 0,5 dan 5,5. Okay, so kita pergi ke D pula. 5x tambah 4. 5x tambah 4. Ini garis lurus. Okay, ini garis lurus. Jadi, garis lurus pun tidak ada titik tertinggi atau titik terendah. Kecuali kertas kita kecil sangat. So, kita ada penghujungnya. Tapi dalam hakikatnya garis ini tidak ada penghujungnya. Okay, so tak ada tertinggi, tak ada terendah. So, bentuk graf, lukiskan garis macam ini. So, pun tiada. Okay, I ada. I jawab soalannya adalah 3x kuasa 2 tolak dengan 2. So, ini graf untuk I. 1 U. Dan titik ini sifar negatif 2 ini ialah titik paling rendah. U sifar negatif 2. Okay, so lepas tu ini F. Negatif 2 X kuasa 2 tambah 4X. Tengok apa yang akan terjadi dengan graf. Dia akan diterbalikkan. Bagi bentuk N balik. So, ada tak koordinat tertinggi? Ada. Apakah koordinatnya? Inilah koordinat tertingginya, yaitu 1, 2. X1, Y2. Oke, ini buang. So, recordkan di sini buku teks. Ini activity ya. Dia nak awak buat lah. 1, 2. Dan yang terakhir. Oke, ini bentuknya macam S. X kuasa 3. So, saya akan letaklah 3X. X tambah 1. Dia macam S lah. So, ini bentuk graf yang kuasa 3. Sebenarnya, bentuk graf dan arah graf ini, dia bergantung dengan benda yang ada di depan sekali itu, yaitu sebutan yang pertama ini, X ini. Tengok dia kuasa berapa, dan lepas tu tengok nombor di depan X itu ialah positif atau negatif. So, ini G bentuknya macam ni. Dan yang ini pun tidak ada
titik tertinggi ataupun terendah. Jadi apa gunanya buku teks minta Anda buat aktiviti ini ya? Tujuannya ialah dia nak kita kenal bahawa dalam suatu ungkapan kuadratik kita hanya akan dapat menghasilkan dua bentuk graf, iaitu satu yang macam U dan satu lagi yang macam N. Apakah itu ungkapan kuadratik ya? Ungkapan kuadratik ialah di mana kuasa untuk X yang paling besar dalam satu ungkapan itu hanya 2 sahaja. So, kita perhatikan yang graf yang berbentuk U dan N tu, kuasa untuk sebutan X. Okay. Yang ini, semuanya paling besar ialah nombor 2. Dan dia mesti kuasa 2. Kuasa 2 baru dipanggil sebagai ungkapan kuadratik. Jadi, hasil daripada rangsangan minda 1 didapati bahawa ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ialah ungkapan yang kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Iaitu X kuasa 2. 2 ini. Jadi kalau nombor di depan X, okay, X kuasa 2 ni ya, bahagian ini. Kalau tak ada nombor, maksudnya 1, atau nombor yang lebih besar dari 1, maka kita akan menghasilkan satu graf yang berbentuk U. Sekiranya nombor di depan X kuasa 2 ni ialah nombor yang negatif, maka kita akan menghasilkan satu graf yang berbentuk N. Dan secara generalisasinya, bentuk suatu ungkapan kuadratik ialah X kuasa X kuasa 2 tambah BX tambah C. So, ini adalah bentuk ungkapan kuadratik. X kuasa 2 tambah BX tambah C. Yang paling penting dalam ungkapan kuadratik ini ialah dia mesti ada X kuasa 2. Mesti ada X kuasa 2. Jadi maksudnya dalam soalan nanti kita boleh tidak ada BX. Kita juga boleh tidak ada C. Tapi kita mesti ada X kuasa 2. Kalau tak ada kuasa 2, maksudnya dia bukan ungkapan kuadratik lah. So, X boleh jadi apa-apa saja. Okay, X ialah pemboleh ubah. Dan tak boleh jadi sifar. Kalau sifar, maksudnya X kuasa 2 tak ada dah. Okay? Okay, so contoh ungkapan kuadratik. Ini X kuasa 2 tambah 2X. Okay, seterusnya. Selain daripada kita menggunakan X, semestinya kita boleh juga menggunakan huruf lain. ABC kah? Macam ni, Y kuasa 2. M kuasa 2. Dan N kuasa 2. Okay, tak kira lah apa huruf yang digunakan. Yang penting mesti ada kuasa 2. So, contoh seperti ungkapan yang kedua di sini. Yang ini dia hanya ada bentuk AX tambah BX sahaja.
tambah C di belakang tu hilang. Sebab C sifar. Kalau sifar, tak ada lah. Okay. Dan lepas tu, untuk ungkapan yang terakhir ni, 2N kuasa 2 tambah 5 ni, kita dapat tengok bahawa dia hanya ada bentuk AX, 2 lupa sini. AX kuasa 2 tambah C. BX nya hilang. So, pun boleh juga. Yang penting, mesti ada X kuasa, ada kuasa 2. Okay, so kita tengok contoh 1. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah. Perkataan satu ni satu pun boleh ubah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi anda. So, A, ini ya. B, bukan. Sebab kenapa? Sebab X-nya kuasa 3. Dan C pun bukan. Sebab kenapa? Sebab soalan cakap satu pun boleh ubah, tapi di sini ada X. Ya, dia ada X kuasa 2. Tapi dia ada lagi satu Y. Jadi, dia bukan satu pun boleh ubah lah, sebab dia ada 2 pun boleh ubah. Okey, D, ya. D, ya. Walaupun dia hanya ada M kuasa 2 sahaja. Belakang tu tak ada tambah BX tambah C. Tapi asalkan dia ada kuasa tertinggi 2, maka semua itu dipanggil ungkapan kuadratik. Lepas tu E bukan. E bukan sebab di sini ada X per X kuasa 2. Okay. Seperti contoh kita tadi. B tu. Yang saya type dalam GeoGebra tu tadi kan saya type 1 per X kuasa 2. Tolak 1 kan. Dan kita menghasilkan satu graf yang infinity. Sampai kita tak tahu ke mana. So, yang ini bukan lah. Sebab ini kuasa ada X kuasa negatif 2. Dan untuk yang F pun bukan juga. Okay, F pun bukan juga. Sebab X ini X kuasa 1 per 2. So, kuasa yang ada dalam tu, kan kita punya bentuk tadi ialah apa? AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So, ini X ini tak ada nombor kan? Tak ada nombor, maksudnya kuasa 1 lah. Tapi di sini, ini kuasa bukan 1. Yang ini, kuasa pun bukan 1. Walaupun depan ini ada X kuasa 2, ada X kuasa 2. Tapi yang seterusnya tu, kuasanya bukan 1. Ataupun kita pun boleh cakap, sebab terdapat kuasa bukan nombor bulat di dalam ungkapan tersebut. Dengan nombor bulat maksudnya 1 sampai tak terhingga lah. Positif punya. Okay? Termasuk sifar lah. Tapi bukan pecahan lah. Bukan nombor negatif. Okay, so seterusnya kita pergi ke rangsangan minda kedua. Menyatakan nilai ABC dalam satu ungkapan kuadratik. Yang ini kalau kita tengok contoh, senang saja. Tapi dia nak kita faham lah apakah yang hilang, apa yang tak ada, apa yang ada. Dan kita kena pandai bezakan di mana AX kuasa 2-nya, di manakah BX-nya, di manakah C-nya. So, di sini kalau kita tengok untuk B, 2X kuasa 2 tolak 4. X hilangan. So, kalau ada bentuk ARM-nya tadi ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C.
Jadi, maksudnya kita tinggal sini 2. Lepas tu ini sifar, tak ada X mah. Dan ini ialah negatif 4. So, E-nya ialah 2, B-nya ialah sifar, C-nya ialah negatif 4. Kenapa negatif 4? Sebab positif tambah tolak negatif 4 akan menjadi negatif 4. Yang positif ini darab dengan negatif di dalam kurungan tu kan. Positif inilah. Ini darab dengan ini. Dan C, C senang lah. Ini E, ini B, ini C. So E ialah 1/2, B ialah 5, C ialah negatif 3/2. D pula, D ialah ini ialah E, ini ialah E, ini ialah B. Tak ada nombor kan? Tak ada nombor maksudnya negatif 1 dan 1. Dan C tak ada. So, tak ada C maksudnya C sifar. Lepas tu I pun sama. Ini ialah E-nya, ini ialah B-nya, ini ialah C-nya. Sebab kalau kita bandingkan X kuasa 2 kan senang. Nak kita senang untuk diperhatikan. So, kita X, buang X. Tinggal E lah, itulah E. Buang X, itulah B. So, itulah C. So, keluarlah ni. E ialah negatif 1, B ialah negatif 3, C ialah negatif 9. Dan yang terakhir F 1/2 sifar dan sifar. Tak ada BX mah, pun tak ada C mah. Jadi sifar dan sifar lah. Okay. Dan di sini apa yang dia nak Anda tahu ialah semua ungkapan kuadratik boleh ditulis dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dengan keadaan E tidak sama dengan sifar. Sebab E kalau sama dengan sifar, maksudnya X kuasa 2 itu sudah hilang. Sebab apa-apa sahaja yang darab dengan sifar, jawapannya sifar. So, di dalam ungkapan kuadratik, E ialah berkali bagi X kuasa 2, B ialah berkali X, dan C ialah bermalar.